Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Firmanullah ta'ala ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu surah, keberadaan pada surah 113, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pada mafhum ayatnya menyatakan kepada saya dan kita semua, firman-Nya, mafhumnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dan dari kejahatan makhluknya dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bukhul-bukhul, yakni ikatannya, dari tali ikatannya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazahin rahmatika ya arhamar rahimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, yakni kita semua, kepunyaan Allah, dan kepadanya lah, yakni kita semua akan dikembalikan kepada Allah Ahad, Allah yang satu, Rabbal Alamin, Rabb yang mentadbir alam semesta, seluruh alam ini. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian para pencinta ilmu dan para penuntut ilmu yang dekat maupun yang jauh, yang saya raikan ahli keluarga, sahabat-sahabat kenalan yang berada di kedudukan di kediaman maupun di lokaliti masing-masing, kenalan yang berada di beberapa wilayah maupun negeri maupun negara. Saya muliakan kesemua yang hadir pada pagi Yaumul Jumaah ini. Pagi ini saya mengambil keputusan untuk membentangkan suatu surah yang elok dan sangat baik untuk kita membaca dan mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggungjawab saya dan kita semua, Allah telah anugerahkan satu ilmu daripada kerajaannya, daripada kerajaan langitnya, termaktub dalam sirah bagaimana asbabun nuzul, sejarah turunnya Al-Quran ini asalnya di Lauh Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia di Baitul Izzah. Maka
dengan takdir dan ilmu Allah, Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperingkat-peringkat dalam tempoh 22 ke 23 tahun. Bukan sekadar terpakai kepada Rasulullah disampaikan risalah ilmu wahyi ini, ilmu Al-Quran ini. Rasulullah SAW apabila satu perintah, satu keadaan Rasulullah menerima wahyi, ikra, bacalah. Maka Rasulullah tertib membaca kalam Allah. Satu demi satu ayat Allah telah disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Wasilah dengan utusan Allah yakni malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian subhanallah, maha suci Allah, disampaikan tanggungjawab kepada Rasulullah, iaitu bila mana Allah turunkan suatu ayat, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun, fa'anzir, maka berilah peringatan. Turunnya beberapa ayat pendahulu dalam suratul Mudaththir ini, maka bermula itulah Muhammad yang sebelumnya sebagai manusia biasa, kemudian apabila turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Muhammad dimartabatkan menjadi Nabi Allah. Kemudian Allah susun atur kehidupan Rasulullah ini, dimuliakan Rasulullah dengan ilmu wahyi, nubuah itu, kemudian dipertanggungjawabkan agama Allah ini untuk disampaikan. Maka apabila sampai pada ayat kum fa'anzir dalam suratul Mudaththir ini, Allah secara hikmah begitu lembut menyantuni Nabi SAW. Peringkat awal tarbiyah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW beransur-ansur dengan penuh lemah lembut daripada sifat Al-Latif, sifat latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat Al-Hakim, kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Di permulaan turunnya ilmu wahyi itu, maka Rasulullah dipertanggungjawabkan sebagai Rasul kepada Allah. Rasulullah iaitu orang yang dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan risalah agama Allah. Maka terpakai buat saya dan kita semua, apabila telah mendalami sedikit sebanyak ilmu, bagaimana kita ittiba' akan wasiat akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah pernah melafazkan dalam satu hadis yang sederhana panjang, dalam satu maksud, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka wasilah dengan sandaran ini saya jadikan sebagai satu cagaran buat diri saya dan kita semua. Apabila kita telah membaca ayat-ayat Allah, apabila kita telah diperdengarkan ayat-ayat Allah, ataupun apatah lagi kita membaca kalam Allah, ini bukan sekadar kita membaca, bukan sekadar kita mentadabur, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, dan bagaimana adanya maksud-maksud yang tersurat maupun tersirat daripada tersurat itu. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai satu petunjuk dan penjelasan ke arah petunjuk. Al-Furqan membezakan yang mana yang hak, yang mana yang batin. Maka atas cagaran itulah kita bersama-sama di pertemuan di alam maya ini. Saya yakin insya-Allah saya tidak akan rugi sebagai suatu wasilah perantaraan kita berhubung di alam maya ini. Kita manfaatkan masa yang begitu, sebenarnya masa perintah kawalan pergerakan ini ataupun di Malaysia ini disebut
PKP ataupun di setengah negara disebut lockdown, ataupun kita ambil istilah stay at home, duduklah di rumah. Namun duduk di rumah ini kita masih boleh banyak melakukan kerja-kerja amal kebajikan. Salah satu amal kebajikan dikira amal soleh, kita mengisi ruang masa yang ada ini dengan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Semua sahabat-sahabat, ahli keluarga, sahabat-sahabat kenalan sekalian, bacalah doa ini di waktu pagi dan petang. Kerana warid daripada kauliah Nabi SAW. Dan saya sangka baik, majoritinya kebanyakan kita dah menghafaz. Bagi yang gagap kurang untuk fasih berbahasa Arab, boleh sekali-sekala kita sebut dalam bahasa Melayu, Ya Allah, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Yang ada kemampuan berbahasa Arab disebut dengan lafaz dalam bahasa Arab, Masya Allah, hadirkan hati. Dalam doa yang penting, selain kita melafazkan, kita huduru qalbi, berdoa. Dengan ada keyakinan betapa Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan doa dan munajat hatta hajat kita. Sesungguhnya Masya Allah, ilmu yang bermanfaat apabila Allah izinkan benar-benar ilmu itu bermanfaat, hakikat sebenarnya dia menguntungkan diri kita sendiri. Kemudian sekiranya kita mampu berkongsi ilmu, maka tingkatan amal kita itu subhanallah naik pada satu tingkatan. Kita memenuhi suatu tuntutan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas tanfa'un linnas. Sebaik-baik manusia orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Tidak terkecuali walaupun saya dan kita semua di antara kita, bukan semua orang boleh bercakap. Bukan semua orang boleh bercakap dalam beberapa bab ataupun beberapa juzuk. Apatah lagi dalam agama. Bukan sebarang orang boleh bercakap. Namun demikian, kita yang berada di had masing-masing, di qadar yang masing-masing, tahap kefahaman ilmu yang kita ada, sekurang-kurangnya kita mendengar. Kita mendengar bicara ilmu, mendengar tazkirah, mendengar mau'izah maupun mendengar ibrah dan sebagainya. Maka dalam masa yang sama, setelah kita mendengar, kita share, kita kongsi. Maka share dan kongsi ini memberi manfaat kepada yang lain. Kepada siapa kita utamakan untuk perkongsian ini? Pertama, untuk diri sendiri. Hadam dulu diri sendiri sambil mendengar, dan boleh sampaikan salam, mesej kepada sesiapa saja. Kerana Islam ni for all, Islam untuk semua. Begitu juga kepada mereka yang bukan Islam. Betapa ramainya orang-orang Islam yang memeluk Islam dan yang baru memeluk Islam, Masya Allah, apabila kita lihat bagaimana perkongsian golongan mu'allaf yang asal mereka yang boleh cenderung kepada agama Allah ini kerana mereka mendengar. Mereka mendengar ataupun mereka membaca. Bila mana mereka membaca terjemahan Al-Quran, bila mereka mendengar kalimah-kalimah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lama-lama maka Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah kendaki, Allah boleh buka pintu hati orang bukan Islam ni memeluk Islam dengan cara membaca. Dan suruhan Allah yang pertama kepada Rasulullah iaitu Iqra, bacalah. Jadi bukan semua orang rajin membaca, termasuk yang bercakap ni. Namun sekiranya kita ada niat untuk memenuhi masa lapang ini dengan pengisian yang bermakna, maka keputusan yang kita bijaksana kita kena buat iaitu
wasilah dengan pembacaan, wasilah dengan pendengaran yang kita guna pakai, insya-Allah kita akan memahami apa sebenarnya yang Allah kendaki dan apa sebenarnya yang Allah ingin kita ini dekat kepadanya. Baik, bagaimana saya menyatakan subhanallah, saya memilih satu tajuk pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan kejahatan makhluk. Surah Al-Falaq ini ada 5 ayat. Saya ulang sebut, dia berada pada surah yang ke-113. Dalam Quran ada berapa surah? Ada 114. Maknanya dia berada di kedudukan 2 surah yang terakhir. Dan surah ini disebut surah Mu'awwizatain. Mu'awwizait. Iaitu surah yang bagaimana dinisbahkan, iaitu meminta perlindungan dan pemeliharaan kepada Allah. Allah ni Rabb, maka dia kepadanya lah kita memohon perlindungan, memohon penjagaan dan pemeliharaan daripadanya, kerana dia menciptakan makhluk. Bagaimana Allah mentarbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Maknanya waktu subuh, waktu awal pagi, yakni waktu fajar. Yakni termasuk juga waktu ba'da subuh. Waktu pagi, waktu subuh lagi. Siapa yang menguasai alam? Yang menguasai alam ini hakikatnya tentulah kita beriman dengan keimanan yang benar di sisi Allah yang menciptakan alam ini. Bagaimana Arab Badui mengenali Tuhannya. Dalam sejarah bagaimana ada riwayah mengkhabarkan bagaimana orang-orang Arab Badui, orang-orang pendalaman ini, apabila mereka berjalan di padang pasir, mereka terfikir. Mereka lihat padang pasir, mereka lihat adanya langit. Mereka lihat adanya pada malam hari ada bulan, ada bintang. Dan pada siang hari mereka lihat ada matahari. Dan mereka lihat ada gunung maupun bukit. Menyebabkan subhanallah, orang-orang pendalaman Arab ini berfikir. Dan apabila mereka melihat ada tapak kaki di padang pasir, secara akalnya mereka berfikir, tentulah ada Tuhan, ada sesiapa yang berjalan di padang pasir ini. Ada sesiapa yang berjalan di padang pasir ini kerana kesan tapak yang dipijak itu. Subhanallah. Akal kita boleh berfikir dengan baik. Maka timbul persoalan. Bila ada Tuhan si tapak ni, begitulah segala apa benda yang kita lihat ini. Kita lihat bumi, kita lihat langit, kita lihat gunung ganang. Hatta kita pergi ke mana-mana, kita jumpa kawasan air, kita lihat laut yang terbentang luas. Kemudian kita tengok juga bagaimana ada haiwan-haiwan, yakni binatang-binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Semua ni tentulah ada pencipta dia. Maka pencipta itu sifatnya Rabbin Nas. Rabbun Nas, yakni Rabb yang menguasai manusia. Yang menguasai manusia. Bagaimana Rabb ini sifatnya menciptakan. Saya teringat bagaimana seorang Syekh Ramadan Al-Buti menyatakan, nukilan kata-katanya sungguh indah. Dia bertanya kepada kita semua, siapakah kekasih Allah? Siapakah kekasih Allah? Siapakah kekasih Allah? Menjadi buah hati kepada Allah Azza wa Jalla. Maka diterangkan oleh almarhum Syahid Ramadan Al-Buti menyatakan, kekasih Allah apabila dia melihat alam ini, dia melihat permukaan bumi, dia melihat langit, dia melihat matahari, bulan dan bintang, dia melihat air laut, ataupun dia melihat
apa saja yang kelihatan pada pandangannya, maka dia qasadkan betapa semua ini adalah kesempurnaan bagi sifat Allah yang menjadikan. Allah Al-Khaliq. Bila dia pandang, semua dia melihat betapa Allah menciptakan alam ini, maka dia teringatkan semua ini adalah ciptaan Allah. Di balik tabir ciptaan Allah ni ada suatu kuasa. Yang rasminya Allah sendiri yang maha berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Maka subhanallah, satu homework untuk saya dan kita semua, satu pekerjaan bagi hati dan fikiran kita bila kita lihat alam saja, apa-apa yang telah saya sebut tadi sebenarnya mengingatkan saya dan kita semua kepada Allah. Allah. Kekasih Allah ni dia punya satu jiwa yang besar, dilihat semua ni adalah ciptaan Allah, dan di balik ciptaan Allah tu ada suatu kuasa yang mentadbir, iaitu yang mencipta itulah yang mengetahuinya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dia, bukankah dia yang menciptakan lebih mengetahui, dan sifat Allah ni Al-Latif, sifat maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala menyantuni makhluknya, bersikap maknanya bersifat, maknanya lemah lembut. Dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar sifatnya Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, namun dia juga Al-Muttaqim, dia membalas balik. Sekiranya ciptaan-ciptaan makhluk ini membuat sesuatu pekerjaan yang something wrong, sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka pada ayat yang pertama ini disebut oleh Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Jabir menyatakan al-falaq itu adalah maksudnya waktu subuh. Begitu juga Al-Aufi dan daripada Ibnu Abbas menyatakan maksud yang sama. Al-falaq itu maksudnya subuh. Maka bila kita baca waktu subuh, antara bacaan yang sunnah kita baca surah Al-Falaq. Setelah kita sama ada menjadi imam solat ataupun kita menjadi makmum, maka bacalah surah Al-Falaq ini di waktu bila sunnah dibaca? Di waktu pagi. Hikmah sesiapa yang bermunajat kepada Allah dengan wasilah kalamnya di waktu pagi, maka Allah akan lindungi dia. Di waktu pagi lagi, Allah akan lindungi dia, pelihara dia, jaga dia. Masya Allah. Jaga dia di waktu pagi lagi. Tu indahnya hidup ini sunnah apabila kita fahami dengan baik. Apabila kita fahami ini maknanya secara ilmu kita memahami sunnah ini, Masya Allah. Di antara sunnah kita membaca ayat-ayat Allah sebagaimana Rasulullah baca. Apabila Rasulullah sendiri baca di waktu pagi, maka manakan pula kita nak terlepas peluang. Yang bagaimana jarak jauhnya saya dan kita semua dengan generasi awalun. Generasi yang disebut didikan Khulafa Rasyidin, yang disebut sahabat-sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'in. Mereka ini mendapat didikan kesan daripada didikan tarbiyah Rasulullah. Kesannya iman mereka begitu jelas dan mantap sekali. Namun tidak menghalang saya dan kita semua mengulangi perbuatan yang kita sebut ittiba' ni, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka kita lihat bagaimana pada ayat yang seterusnya Allah membimbing, mendidik Rasulullah SAW, bermohon kepadanya daripada apa? Daripada min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluknya. Daripada kejahatan makhluknya. Tadi satu perintah yang boleh kita ambil pengajaran pada ayat wakaf yang pertama, iaitu minta perlindungan dengan Rabb yang mencipta, mentadbir, memelihara, mengawasi. Yang kedua, ibrah pada ayat yang kedua ini, kita minta perlindungan dengan Rabb ini dengan maksud minta daripada perlindungan daripada kejahatan makhluk yang diciptakannya.
Maka di sini disyarah dengan baik berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ini, iaitu Sabit Al-Bunani dan Al-Hasan Al-Basri menyatakan tentang ayat ini, iaitu berkaitan dengan ayat min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang diciptakan itu, iaitu dengan maksud yakni daripada kejahatan seluruh makhluk. Bila kita baca wakaf yang kedua ni, kita minta perlindungan Allah daripada kejahatan, perlindungan Allah daripada kejahatan seluruh makhluk ciptaan Allah. Maka diterangkan oleh Sabit Al-Bunani, Sabit Banani ataupun disebut, dan juga Al-Hasan Al-Basri menyatakan pada ayat ini juga bermaksud iaitu minta perlindungan Allah daripada neraka Jahannam, iblis dan keturunannya, dan dari makhluk yang diciptakan. Maka ayat yang kedua ini membawa maksud apa? Minta juga perlindungan daripada kejahatan makhluk yang namanya neraka. Allahu Rabbi. Makhluk yang di antara yang besar ciptaan Allah iaitu neraka Allah. Wal-iyazubillah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Mana bukti neraka ni makhluk Allah? Termaktub dalam beberapa surah. Termaktub dalam beberapa surah. Bila mana Allah nyatakan walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghais. Subhanallah. Bagaimana walillazi, dan bagaimana orang-orang yang kafir, tempat tinggal mereka neraka Jahannam, dan keadaan mereka subhanallah pada waktu mendapat seihsan Allah, mereka dicampakkan dalam neraka. Bila perkumpulan sekelompok orang kafir ni dicampak dalam neraka, bagaimana sambutan neraka Allah? Neraka Allah ni makhluk Allahu Rabbi. Satu makhluk yang bagaimana ada ayat-ayat Allah menggambarkan ada beberapa malaikat penjaga neraka ni. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Ada berapa malaikat petugas khas dalam neraka ni. Subhanallah, malaikat tu pun dah besar. Ini kan pula neraka. Malaikat boleh masuk dalam neraka tu, mengepungi neraka tu dengan tunduk dan patuh dengan perintah Allah, supaya maknanya bagaimana adanya security guard. Security guard. Itu sengaja Allah susun atur. Subhanallah. Nak menyatakan apa kepada saya dan kita semua, sebelum ini kita faham bila baca suratul Falaq ini saja je. Mungkin saja je. Tapi orang berilmu, orang yang maknanya mereka mendalami ilmu tafsir, mendalami ilmu pencerahan tahap memahami tentang maksud-maksud ayat-ayat Allah ini yang tersirat daripada surat, maka Masya Allah dibentangkan seumpama pada pagi ini, maknanya makhluk daripada kejahatan seluruh makhluk ini termasuk juga bukan sekadar neraka Jahannam, termasuk iblis laknatullah dan keturunan-keturunannya. Maka keturunan iblis ni siapa? Termasuk juga jin yang kafir, jin yang khianat. Kuncu-kuncunya termasuk juga syaitan. Syaitan-syaitan ataupun yang disebut bahasa kita orang Melayu ni sebut hantu. Orang Melayu buat hantu, jadilah dinamakan hantu. Hantu Kak Limah, hantu Mak Piah, hantu pokok pisang, hantu pocong. Maknanya termasuk awang kenet. Yang mencuri duit ni dipanggil awang kenet. Setengah orang. Subhanallah. Maka semua ni makhluk-makhluk halus. Maka saya ulang sebut, bila mana kita baca min syarri ma khalaq, itu kefahaman kita. Kita boleh minta kepada Allah
Perlindungan kepada Allah daripada kejahatan makhluk yang diciptakannya. Dan disebut di sini bagaimana disebut dalam beberapa riwayah yang disebut makhluk ciptaan Allah ni termasuk yang boleh kita kiaskan juga, iaitu makhluk halus yang tidak kelihatan ini, termasuk juga bakteria yang jahat ataupun virus yang jahat, seumpama coronavirus ni lah. Subhanallah, kita faham biasa kita sebut makhluk halus ni pengaruh syaitaniah, ataupun biasanya kita sebut makhluk halus ni kita kosakkan orang bunian, dan sebagainya lah. Sebenarnya ada makhluk halus yang sifatnya halus, yang tidak kelihatan, yang tadi mereka nampak kita tak nampak mereka. Itu makhluk halus yang satu grup tu, satu geng tu. Kemudian ada satu makhluk halus lagi, kita tak nampak dia tapi dia hidup di alam ini, iaitu kita kena guna mikroskop. Dalam badan saya ada bakteria. Dalam setiap badan kita ni ada bakteria. Bilangannya jutaan maupun bilion dalam badan kita ni. Bakteria. Bila kita guna satu teknik, kita akan nampak. Doktor-doktor, orang yang ahli perubatan, mereka boleh buktikan bagaimana ada kewujudan makhluk dalam badan kita, termasuk dalam sel-sel yang hidup ini. Termasuk juga kita minta perlindungan Allah daripada coronavirus ni. Virus-virus yang sifatnya, kalau kita kata makhluk ni ada yang baik, ada yang jahat. Begitu juga ada jin yang baik, yang dinisbah kepada jin yang soleh. Ada juga jin yang jahat, jin kafir, jin yang khianat. Begitu juga bakteria ni. Bakteria ni ada yang baik, ada yang jahat. Bakteria yang baik Allah izinkan menetap dalam badan kita. Bila mana bakteria yang jahat masuk, termasuk virus ni masuk melalui saluran pernafasan ataupun melalui cecair dan sebagainya, sentuhan dan sebagainya, maka subhanallah, makhluk yang benda asing ni dia cuba masuk, di waktu itulah berlaku pertembungan antara bakteria yang baik dengan bakteria yang asing ni. Ibarat kita makhluk asing datang di muka bumi ni, dia nak merosakkan bumi ni. Begitulah dalam badan kita ni, bila mana bakteria yang baik ada, tiba-tiba dia kelihatan benda asing datang. Bertempur itulah timbulnya demam. Bila mereka berperang sama mereka, subhanallah, timbul satu peperangan yang hebat. Itu pentingnya, maknanya kita sendiri sebagai tuan punya badan pastikan punya antibody yang kuat. Dan antibody yang paling kita kena daulahkan, paling kita kena perjuangkan dan pertahankan, iaitu antibody iman kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah, satu yang kita kena tegakkan, kita kena perjuangkan. Keimanan kita, kepercayaan dan keyakinan. Bukan percaya saja, kena yakin betapa Allah yang mentadbir alam ini, Allah juga mentadbir seluruh anggota tubuh kita. Itu sunnah ya Allah Rabbi. Dalam soal makan dan minum, Allah perintahkan supaya, dan itibak sunnah, kita makan halalan tayyibah, yang halal lagi baik. Halal lagi baik. Jadi sebenarnya kenapa hikmah itu, apakah hikmah di antara suruhan Allah dan sunnah Rasulullah makan yang halal lagi baik ini? Antara hikmahnya supaya menguatkan tubuh badan kita, supaya antibody kita kuat. Tapi dalam mana kita makan dan minum, kita ingatlah siapa yang memberi zat makan yang sebenarnya, siapa yang memberi tenaga setelah makan ini. Kalau kita kata makan ubat itu sebagai yang menyembuhkan,
Sebenarnya kena betulkan balik akidah tu. Makan ubat ikhtiar untuk merawat ini tidak bersalahan dengan akidah Islamiah maupun tidak bersalahan dengan sunnah. Kerana Rasulullah sendiri bila sakit, Rasulullah sendiri masya-Allah ikhtiar merawat. Ada kala Rasulullah demam, Rasulullah ambil apa yang berlaku pada Rasul ketika Rasulullah demam. Digantungkannya satu takungan air di bahagian atas kepala Rasulullah, maka Rasulullah duduk bahagian bawah, air itu dibiarkan titikkan air itu mengenai di bahagian badan Rasulullah, terutama bahagian kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu yang berlaku kepada Rasul, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah demam panas. Salah satu teknik perubatan oleh baginda Nabi, dan kita kena terima secara ilmu, doktor yang terbaik adalah dulu, kini dan selamanya adalah baginda Nabi SAW. Tabib yang terbaik, dalam bahasa Arab ni disebut tabib. Tabib yang terbaik adalah baginda Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah nak meredakan demam ini, iaitu Rasulullah mengenakan, maknanya menitikkan air di bahagian kepala baginda Nabi SAW. Dan ketika kita lihat dalam 5 hari yang terakhir, di hari-hari yang terakhir usia kewafatan Nabi SAW, kita lihat Rasulullah sendiri minta dimandikan. Rasulullah sendiri minta dimandikan. 2 orang sahabat memapah baginda Nabi SAW. Sebelum nak mendirikan solat, Rasulullah minta, maknanya Rasulullah ni dan sahabat-sahabat faham Rasulullah ni kena dimandikan, dibasahkan tubuhnya. Di dalam satu bekas Rasul dimandikan kerana nak beredakan panas bahang kepanasan badan Rasulullah SAW. Dan kita terima betapa Rasulullah ni apabila diuji, Allah uji Rasulullah SAW ini berganda-ganda. Kita demam 37.5 darjah Celsius, darjah Celsius, bukan Fahrenheit, Celsius. Kalau nak kata demam, itu 37.5 ke atas, itu demam. Jadi bila demam ni sunnah, maka sunnah doktor-doktor ataupun para perawat, mu'alish akan menasihati, jururawat akan menasihati, ataupun mak ayah kita, orang-orang lama, dia alim. Tu orang-orang lama ni jangan kita abaikan. Orang baru kena menghormati orang-orang lama kerana kematangan mereka, resam hidup mereka, cara berubat, cara mereka lifestyle, gaya hidup mereka lebih alimah, mereka lebih mengetahui. Jadi anak-anak dan sebagainya, kita ada masa kita ambil pengalaman orang-orang lama ni, dan apatah lagi yang berilmu, sebagaimana kita sandarkan dengan ilmu hadis, bagaimana bila mana demam kita kena basahkan badan dan sebagainya. Baik, saya sebut tadi antibody, kekuatan yang wajib kita kena timbulkan keadaan karantin ini, dalam keadaan kita dihadkan pergerakan ini. Satu, keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Tapi dalam masa sama kena ada usaha ikhtiar. Tu saya sebut tadi, ketika makan dan minum kena ingat apa? Kena ingat Allah. Kena ingat Allah. Dan ingatan kepada Allah dan Rasulullah ni apabila kita menuruti segala apa yang Allah perintahkan dan segala apa yang Allah larang. Ada makanan yang Allah halalkan, ada makanan yang Allah haramkan. Begitu juga Rasulullah, bagaimana perbuatan Rasulullah. Bila Rasulullah tak suka, Rasulullah tinggalkan makanan itu. Dan itu menunjukkan berdasarkan ilmu wahyi, Rasulullah beramal dengan ilmu Quran. Tinggalkan sesuatu yang haram, seumpama khinzir, seumpama anjing, yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka subhanallah, apa yang saya nak maksud ketika makan dan minum, semua orang kena sedar. Bukankah kita semua sunnah muakkad, kita dituntut baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ataupun kalimah bismillah keluar. Kena keluar, perkataan ini kena keluar. Kita tengok anak, kita tengok cucu, kita ingatkan mereka baca basmalah, baca bismillah. Ini cara didikkan kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Kerana perbuatan Nabi bila nak makan, Rasulullah memang kedengaran perkataan kalimah basmalah itu.
Doa makan yang aulawiyat yang kita kena utamakan, permulaan mukaddimahnya basmalah, termasuk minum. Saya ulang sebut betapa ramai orang lupa ketika minum. Makan bacalah bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi ketika minum hilang pertimbangan. Sedangkan ketika minum itulah Rasulullah juga baca bismillah. Bismillah, lepas tu maknanya bila telan alhamdulillah. Dalam hati ni apa salahnya? Alhamdulillah, sebut tak akan rugi pun. Homework buat saya dan kita semua untuk menebalkan maknanya keimanan kita, pergantungan kita dengan Allah. Maka kita ulang sebut kalimah-kalimah yang ada hubung kait dengan Allah. Terima kasihnya kita pada Allah. Waktu yang karantin sebegini, tiba-tiba makan pun cukup, minum pun cukup, tempat pelindungan pun ada, dan betapa banyak rumah yang ada aircon. Allahu Rabbi, lihatlah sejak di luar sana, di persempanan di luar negara kita, dalam keadaan coronavirus ni merebak seluruh serata dunia. Subhanallah, ada kawan-kawan kita, ada saudara seagama dengan kita, subhanallah, mereka berada di lokaliti masing-masing dalam keadaan yang terhad. Dalam keadaan yang terhad, mereka maknanya keputusan bekalan makanan, maknanya kipas pun tak ada. Bayangkan dalam kemah, contoh di transit, di kem pelarian di Burma misal kata, ataupun kem pelarian di beberapa tempat di sempadan di wilayah Syam, yang mana rakyat Yaman, rakyat Syuriah, maknanya mereka lari daripada perkampungan, mereka lari kerana faktor peperangan. Apabila subhanallah keadaan demikian, mereka pun maknanya mengalami satu keadaan. Jadi kita yang makan minum ni sambil baca basmalah, teringat juga maknanya kita ni alhamdulillah senang jugalah. Apatah lagi kerajaan sendiri bagi pakej rangsangan, lepas tu tambah lagi pakej rangsangan. Manakan pula tanpa seorang sebenarnya rakyat Malaysia ni kena rasa syukur kepada Allah. Satu, berterima kasih kepada kerajaan yang memerintah. Adalah sunnah Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah sebut, barang siapa berterima kasih sesama manusia, sebenarnya dia mensyukuri akan nikmatku. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Barang siapa berterima kasih kepada manusia dan dia mengenang jasa bakti manusia, sebenarnya hakikatnya dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang memberi rezeki. Jadi waktu kita makan minum, subhanallah, kita ingat Allah. Jadi tadi dalam ikhtiar kita minta perlindungan Allah daripada kejahatan makhluk yang diciptakannya. Ketika minum, bila kita baca bismillah, mudah-mudahan wasilah dengan basmalah itu ada keberkahan dalam makan dan minum, maka Allah pelihara. Boleh jadi perbuatan khianat manusia ini berlaku. Dan kita lihat bagaimana wakaf yang seterusnya Allah nyatakan min syarriha wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri ghasikin iza waqab, dan dari kejahatan dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Apabila malam telah gelap gelita. Subhanallah, bagaimana malam ini satu alam di antara alam ciptaan Allah, iaitu malam. Dan kita lihat bagaimana bila waktu malam ada aktiviti manusia yang cenderung melakukan kejahatan. Mereka melakukan operasi pada waktu malam. Siang mereka kurang progresif, kurang aktif. Tapi malam begitu juga binatang. Ada binatang yang aktif pada waktu malam. Termasuk yang aktif pada waktu malam ni makhluk halus. Tu ada setengah penyakit waktu siang seseorang yang berpenyakit ni dia tak rasa apa. Waktu dia kerja, keluar pagi sampai tempoh dia bekerja, katalah 8 jam dia bekerja di lapangan, di tempat lokaliti tempat kerja masing-masing, ataupun dia buat kerja sendiri, dia tak rasa apa-apa. Tapi bila balik malam, dia mula rasa. Masuk maghrib, dia timbul waktu malam.
rupanya memberi kefahaman kepada saya dan kita semua. Subhanallah, ada penyakit ni kerana kehadiran bakteria ataupun virus ni dia timbul bila manusia duduk rehat. Manusia aktif, badan kita aktif, maka kita dapat balancing. Bakteria tu ataupun virus tu dia duduk dalam, ibarat duduk dalam selimut. Dia diam je. Tapi bila kita dah rehat, bakteria tu mula timbul. Itu yang rasa bisa-bisa tu. Bila rehat je berasa bisa sana, bisa sini, bergerak sana, bergerak sini. Termasuklah kehadiran makhluk halus yang mendampingi manusia. Subhanallah, ada makhluk halus yang maknanya yang berniat jahat, yang khianat dalam kehidupan manusia, mereka menumpang dalam tubuh badan manusia. Kerana apa? Rasulullah pernah mengisyaratkan syaitan ini boleh mengalir seumpama dalam pembuluh darah manusia ni, boleh mengalir. Logik tak? Boleh fikir dengan logik. Kalau kita lihat, kita pegang satu kain, kita pegang kain, kita pegang kain tu kering. Kerana apa? Kain tu tidak diseliputi dengan, tidak diserapi dengan sesuatu. Maka kita pegang kain tu kering, tak ada apa-apa. Tapi bila kita pegang kain tu, tiba-tiba basah. Bila basah, maknanya itu tanda ada sesuatu yang bersama dengan kain tu, yang meresap dalam kain tu. Seumpama air. Jadi maknanya ada sesuatu menumpang dalam kain itu. Begitu juga logik yang saya nak sebut secara logik yang boleh diterima di akal ini, seumpama kita tengok tiba-tiba lampu nyala. Yang nyalakan api itu apa? Elektrik itu boleh nyala apa? Kerana ada salah satunya cabang yang menjadi sebab ini, itu ada aliran elektrik. Ada aliran elektrik dalam kabel itu. Bila ada aliran elektrik dalam kabel itu, bila kita klik ataupun tekan switch, maka nyala lampu. Maknanya ada apa? Ada aliran elektrik. Begitulah badan manusia ni, subhanallah, sebagaimana Rasulullah SAW sebut, maknanya boleh adanya pengaruh syaitaniyah, dia boleh mengalir dalam pembuluh darah manusia ni. Dalam hadis yang telah kita bincangkan dalam menghuraikan surah An-Nas. Surah An-Nas yakni berada pada surah yang ke-114, surah yang terakhir. Maka pada pagi ini, pada Yaumul Jumaah ini, kita mentadabur dan menghalusi sedikit sebanyak tentang suratul Falaq ini. Subhanallah, rupanya bila malam maka kita minta perlindungan. Bagaimana Mujahid menyatakan, yakni malam apabila telah gelap gelita dengan terbenamnya matahari. Demikianlah juga Al-Bukhari meriwayahkan daripada Ibnu Abi Najih, juga meriwayahkan demikian. Begitu juga Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan, yakni begitu juga Al-Hasan dan Qatadah menafsirkan pada maksud, yakni malam apabila ia datang dengan kegelapannya. Bila malam ni datang dengan kegelapan, adanya fitnah yang Allah izinkan berlaku. Adanya dugaan yang Allah izinnya berlaku. Makhluk-makhluk halus ni, saya ulang balik, dia lebih aktif pada waktu malam. Dia lebih aktif pada waktu malam. Itulah maknanya sunnah kita ni, malam ni untuk kita berehat-rehat. Malam sungguh, kalau orang kerja siang sampai malam. Malam sungguh. Namun demikian, mungkin ada part-part tertentu kita excusekan, kita kecualikan kerana sebab-sebab tertentu. Tapi dengan secara umumnya kita kena terima hakikat bekerja ni waktu siang, pagi sampai petang, kemudian malam rehat untuk kita takarub ilallah, beribadah kepada Allah. Kerana apa? Antara perkara yang berlaku pada malam hari, berlakunya kesumbangan pada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ada yang maknanya perangai mereka sendiri, sifat mereka sendiri seumpama iblis laknatullah dan kuncu-kuncunya. Ini satu pengaruh yang maknanya mereka lebih progresif pada waktu malam. Tu bagi para mu'allish, para perawat yang menggunakan wasilah dengan ayat-ayat Allah sebagai sifat wa rahmah. Jadi saya syorkan kalau nak meruqyah seseorang itu, lakukanlah pada waktu siang. Cukuplah dilakukan pada waktu siang. Habis ustaz,
Kalau orang ni, kita duduk satu taman, kita duduk dalam satu kampung, tiba-tiba berlaku histeria, berlaku kerasukan pada waktu malam. Macam mana Ustaz? Itu sebenarnya iblis ataupun syaitan ini, ataupun jin, sebahagian jin ni, mereka ni ada. Kalau manusia ni ada strategik dan helah, ini kan pula mereka. Mereka ada mesyuarat cara mereka, dan mereka melancarkan serangan demi serangan, operasi demi operasi, dengan maksud dengan apa? Mereka ada taktikal untuk menyerang manusia ni. Menyerang manusia ni. Maka mereka lebih cenderung melakukan operasi pada waktu malam. Pada waktu malam. Banyak kes anak-anak bayi tiba-tiba waktu maghrib menangis. Pejam mata menangis. Tanda-tanda gangguan pada bayi apabila dia pejam mata rapat ni, dia menangis. Meraung, tak berhenti-henti. Satu, kena cek dari segi hukum fizikal. Itu benar. Biar dia cukup susu, tempoh waktu tidur dia cukup. Maka kita bila pastikan perkara itu selesai, Alhamdulillah. Tapi kalau dah semua cukup, tiba-tiba menangis. Tapi bila bacakan ayat-ayat Allah, Al-Falaq, Al-Nas, termasuk ayatul kursi dan sebagainya, tiba-tiba lepas kita suara azan berkumandang, tiba-tiba dia senyap. Maknanya sebagai suatu wasilah ikhtiar, maknanya Quran yang kita baca ni menepati dengan apa yang Allah sendiri maksudkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syifa' wa rahmah bagi orang yang mukmin. Orang yang mukmin ni orang beriman, yang percaya dan yakin. Salah satu penawar yang mujarab iaitu ilmu wahyi. Kita pendengarkan Al-Quran ini pada diri kita satu, kemudian kita boleh maknanya di samping kita baca Al-Quran itu, maka orang lain pun boleh tumpang dengar. Kesan daripada orang lain tumpang dengar itu sebenarnya dia menenangkan jiwa. Jadi Quran ini apabila Allah makbulkan bacaan Quran itu, dia masuk dalam hati. Dia akan maknanya sehingga akan impak dia akan berlaku satu healing krisis pemulihan akan berlaku. Kalau orang serabut, orang susah hati, serabut, orang Kelantan panggil serabut perut. Dia mau faham ke tidak ni serabut perut gapo, jadi orang Kelantan dia tahu serabut perut ni gapo. Tapi nak kata banyak fikir dan sebagainya, salah satu penawarnya menenangkan jiwa, menenangkan hati kita dan sebagainya, iaitu baca Al-Quran ataupun pendengarkan Al-Quran. Pendengarkan Al-Quran ini, ya Allahu Rabbi, subhanallah. Apa yang saya nak maksudkan juga, di antara bagaimana maksud oleh para mufassirun tadi menyatakan malam yang apabila telah gelap gelita, yakni dengan maksud matahari apabila ia telah terbenam. Jadi bila sebut matahari telah terbenam ni, sebenarnya matahari ini berdasarkan kauliah Nabi SAW, matahari ini dia tenggelam dan timbul di antara dua tanduk syaitan. Matahari ini tenggelam dan timbul di antara dua tanduk syaitan. Dan bagaimana Rasulullah sendiri mengisyaratkan, panggillah anak-anak kamu, panggillah anak-anak kalian. Rasul sebut pada sahabat-sahabat, panggillah anak-anak kalian. Apabila matahari ini mula tenggelam, panggillah anak kalian. Panggil masuk ke dalam rumah. Kemudian tutuplah kediaman kamu dengan baca bismillah. Dalam riwayat hadis ini dinyatakan demikian. Satu, kerja tanggungjawab kita sebagai ketua rumah ataupun ummi ataupun ibu kepada anak-anak ataupun yang ada ilmu, panggil, maknanya masuk ke dalam rumah apabila diambang waktu matahari tenggelam daripada tempatnya. Bila matahari ini lebih kurang dalam beberapa minit sebelum nak azan maghrib itu, kita mudah faham maknanya kena panggil. Satu sunnah yang kita kena daulahkan, kita kena lakukan di waktu ini, Masya Allah. Alhamdulillah, hikmah kuarantin ini, PKP ni antaranya, Alhamdulillah kita mudah panggil. Sebelum ni, maknanya ahli keluarga kita bertaburan. Termasuk kita sendiri bertaburan. Tapi sekiranya kita ada ilmu dan kita ingat maknanya waktu maghrib ni waktu kena masuk rumah. Kena menjunjung sunnah Rasulullah tadi. Maka hikmah, kenapa?
matahari ini naik dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Dan di antara larangan yang Rasulullah larang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu jangan tidur. Jangan tidur selepas waktu subuh. Sementara nak waktu duha tu, waktu syuruk naik matahari tu, jangan tidur. Selepas kita solat subuh ni sebenarnya jangan tidur. Termasuklah lepas solat asar, sementara nak maghrib tu jangan tidur. Dua waktu ni, ya Allah Rabbi. Kalau faham secara ilmu tu satu. Tu nak beramal dengan ilmu. Kita nak buat keputusan dengan ilmu. Ilmu pula yang sahih. Yang hasan yang baik, kita paling kurang pun hasan yang baik kita terima pakai. Sedangkan dalam bagaimana alhamdulillah beruntungnya kita yang beriman kepada Allah dan kita memiliki ilmu yang maknanya kita boleh rujuk ilmu hadis yang Rasulullah telah tinggalkan kepada kita umat mutahirin ini, maknanya rupanya dalam kehidupan umat manusia sekarang ini kembali kepada fitrah agama Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah, bagaimana kelihatan sekarang ni ada research dibuat, apabila aktiviti manusia ni dalam keadaan dihadkan, kilang-kilang tidak berasap, ibarat kilang-kilang dihadkan maknanya operasi mereka, dan pergerakan kenderaan dihadkan dengan hanya bilangan yang tertentu sahaja. Bila asap tak keluar daripada kilang, bila asap tak keluar daripada exhaust kenderaan dihadkan, subhanallah, kelihatan bumi ni, subhanallah, lapisan ozon bumi sekarang ni dilihat daripada kacamata pengkaji saintis semasa ini, contemporary ini, melihat bagaimana suasana lapisan ozon bumi itu kelihatan lebih dalam keadaan yang positif, yang maknanya seolah berlaku healing krisis pemulihan pada bumi ini. Subhanallah. Yang selama ni bila kita manusia ni merancang melakukan aktiviti dengan kepelbagaian usaha manusia yang dilakukan dengan macam-macam aktiviti pelombongan, kemudian mengeluarkan macam-macam oil and gas dan sebagainya, menyebabkan bumi ni lapisan kita bakar, manusia bakar sana, terbakar hutan satu hal, manusia membakar sampah sarap dengan cara yang masing-masing membakar dan sebagainya, maka lapisan ozon dalam keadaan yang makin menipis. Alhamdulillah, hikmah daripada musibah berlaku coronavirus ni, rupanya ada positif, ada negatif. Ada pro, ada kontra. Kita yang berilmu ni ambil yang pro. Pro ni maknanya yang positif, Rupanya yang menghadkan hasil daripada kita dihadkan pergerakan selama ini, maknanya tali silaturahim, hubungan bersama ahli keluarga. Selama ni makan berasingan. Kau makan, aku makan. Tiba-tiba alhamdulillah, bila Allah tempatkan kita di satu tempat, dihadkan pergerakan kita, mulalah alhamdulillah kita membina keluarga kita dengan makan bersama. Balik pada sunnah Rasulullah. Rasulullah tidak akan makan, melainkan Rasulullah akan makan secara berjemaah. Ini faham dari segi ilmu. Efeknya perbuatan Nabi SAW. Dan bagaimana didikan yang kita nampak, bagaimana apabila Rasulullah menjadi imam, para sahabat menjadi makmum. Dan ada sebahagian di antara isterinya mengikut Rasulullah dalam solat jemaah, hatta di malam hari dan sebagainya. Subhanallah, kita lihat maknanya konsep berjemaah dalam rumah tangga ini maknanya telah ada pada perbuatan Nabi SAW. Jama'atul rahmah, jemaah ini mendatangkan rahmat. Bila rahmat, kita membuat sesuatu amal yang mendatang rahmah, maka makin kuranglah pengaruh-pengaruh yang negatif ni. Pengaruh yang negatif sifat maknanya masing-masing nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Bila kita himpun, dia macam saya biasa sebut dalam kuliah ataupun dalam halaqah, seumpama kita tenaga kita ni, potensi kita ni, barat kita himpun lidi. Kita ni, saya sebatang lidi, kemudian maknanya pasangan ada, maknanya mereka, dia juga sebatang lidi, kemudian anak-anak sebatang lidi, maka dihimpunkan.
Bila dihimpunkan kekuatan itu dalam satu rumpun, seumpama kita himpun lidi itu daripada sebatang menjadi satu genggam, kemudian kita ikat, subhanallah, maka kita boleh buang sampah sarap dengan menggunakan rumpunan ataupun ikatan lidi itu, boleh kita buang. Mana daya kalau sebatang lidi nak buang sampah, bolehlah kait. Kalau setakat kertas tu boleh kait-kait dengan sebatang lidi. Tapi kalau sampah ni banyak, dalam kehidupan kita ni subhanallah, ada sampah sarap yang kita kena bawa keluar. Dan sampah sarap di antara yang boleh menjadi racun dalam kehidupan kita, soal keimanan, soal akidah, soal maknanya kita nak buat keputusan ni guna apa? Guna akal ke? Guna akal wajib diguna kerana dia adalah makhluk ciptaan Allah, tapi akal itu dipandu arah oleh ilmu. Bila nak buat keputusan dipandu arah oleh ilmu. Ilmu yang terbaik adalah ilmu wahyi dan warid juga dan juga ilmu hadis yang sahih, hadis yang sahih, maka itulah pegangan kita sebagai satu panduan dalam kehidupan saya dan kita semua. Dan di antara dua ayat yang terakhir ni, Allah menyatakan wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Dan daripada kejahatan wanita-wanita, yakni tukang sihir, wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada ikatan tali, yakni buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ayat ini memberi pencerahan kepada saya dan kita semua adanya kejahatan yang dilakukan oleh penyihir-penyihir. Dan ada riwayah Al-Bukhari menyatakan satu riwayah dalam kitab At-Tabib daripada sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah terkena sihir. Dalam keadaan bagaimana, dan di riwayah ini digambarkan bagaimana Rasulullah bersabda menyatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahawasanya Allah telah memberikan daku fatwa, yakni petunjuk dalam perkara yang dulu aku pernah meminta fatwa kepadanya. Maka Rasulullah menceritakan, mengkhabarkan kisah yang benar, aku didatangi dua orang malaikat. Ini kisah Rasulullah ketika Rasulullah disihir. Riwayah ini daripada Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tabib, dalam kitabnya At-Tib, bagaimana dalam Sahih Al-Bukhari ini menyatakan subhanallah, Rasulullah mengadu kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahukah kamu bagaimana Allah memberi petunjuk kepada baginda Nabi SAW dalam apa yang maknanya Rasulullah minta petunjuk Allah, apa yang berlaku pada dirinya. Bagaimana dinyatakan pada waktu itu, aku didatangi oleh, Rasulullah menceritakan bagaimana baginda didatangi oleh dua malaikat. Dua malaikat, satu duduk di arah kepala, satu duduk di bahagian dua kaki baginda Nabi SAW. Waktu itu Rasulullah sedang berbaring. Satu duduk bahagian kepala, satu duduk bahagian kaki. Maka yang duduk di bahagian kepala bertanya, malaikat yang duduk di bahagian kepala bertanya, apa yang terjadi pada orang ini? Orang ini maksudnya dalam hadis ni iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang duduk di kakiku menjawab, ia telah terkena sihir. Jadi dengan maksud Rasulullah ni telah terkena sihir. Nabi Muhammad SAW ini telah terkena sihir. Lalu ditanya soalan yang kedua pula oleh malaikat yang bagian kepala ni, siapa yang menyihirnya? Maka dijawab oleh yang di bahagian kaki itu, menjawab Labid bin Asam, iaitu seorang laki-laki daripada Bani Zurak, sekutu daripada orang-orang Yahudi, dan ia orang munafik. Maknanya orang Yahudi ni memang ada sejarah sejak dahulu lagi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenakan sihir oleh seorang Yahudi ini. Kemudian malaikat di bahagian kepala ini bertanya, bagaimana sihir yang dilakukannya? Maka yang duduk di bahagian kaki Rasulullah menjawab, iaitu pada sisir dan
ikatan rambut. Maknanya digunanya sikat, sisir dan disimpulkan. Dan disimpulkan rambut. Ada satu simpulan rambut dilakukan. Ringkas cerita atas kisah ini, dilakukan sihir kepada baginda Nabi SAW ini, dicampakkan alat itu di satu sumur, yakni perigi. Kita sebut perigi lama lah, mudah kita faham. Diletaknya, direndamnya ataupun dilepaskan dalam satu perigi lama, iaitu sumur Zarwan. Di dasarnya, bila mana malaikat ni mengkhabarkan demikian, bila Rasulullah sendiri mendengar, maka Rasulullah pun, ada riwayah menyatakan Rasulullah pergi sendiri. Ada pula setengah riwayah menyatakan ada satu kedua sahabat pergi ke tempat sumur Zarwan ini. Sungguh mendapati apa yang dinyatakan oleh malaikat yang di belah kaki tadi. Sihir telah berlaku, dilakukan dengan ikatan sisir dan ikatan rambut baginda Nabi SAW, dan satu ikatan rambut dilakukan. Maka menyebabkan apa kesan daripada sihir ni, dalam setengah riwayah menyatakan ada ketika Rasulullah macam terlupa. Allah izinkan perkara itu berlaku. Macam Rasulullah ni keliru seketika dalam tempoh itu. Ada riwayah menggambarkan perkara itu Allah izinkan berlaku. Maka di waktu itulah, bila telah tahu ada tempat di mana punca sihir itu, maka Rasulullah pun, bila Rasulullah dapat perkara itu, maka dikeluarkan rambut dan sisir itu dikeluarkan daripada sumur Zarwan ataupun perigi lama itu, didapat. Maka Rasulullah ambil balik, Rasulullah pegang balik benda tu, maka Rasulullah buang. Rasulullah ketepikan alat sihir ini. Rasulullah mansuhkan, delete, ibarat kita bahasa sekarang, delete, buang. Maka pada waktu itu, dia yakni Sufyan ini yang meriwayatkan bagaimana apabila ditanya, apabila baginda mengeluarkan sihir ini, maka Aisyah bertanya, mengapa engkau tidak menyebarkannya? Mengapa engkau tidak pulang semula kepada orang yang menyihir ni? Labid, yang seorang Yahudi yang mengkhianati Nabi ni. Kenapa kamu tak balas balik? Ibarat begitulah. Kata kita dengan mudah faham ini, kenapa kamu tak hantar balik ke tuan dia? Maka Rasulullah menyatakan dengan maksud, Allah telah memberiku kesembuhan dan aku